Assalamualaikum, saya Nur Syahida binti Mustaz. Bersama rakan-rakan saya akan menerangkan sedikit tentang sukan petang. Petang merupakan jenis sukan yang menggunakan bol atau bola yang dibuat daripada logam dan dimainkan mengikut peraturan-peraturan tertentu. Petang boleh dimainkan antara 3 pemain lawan 3 pemain, 2 pemain lawan 2 pemain dan 1 pemain lawan 1 pemain. Perkataan petang adalah berasal dari perkataan Perancis yang membawa maksud kedua-dua kaki terikat yang menggambarkan keadaan bila mana seseorang yang bermain petang tidak boleh mengangkat kaki semasa melakukan balingan. Petang adalah sukan yang telah berkembang selama berabad-abad dan petang ini dimainkan dalam pelbagai cara dan gaya. Sejarah permainan petang dikesan kewujudannya semenjak tahun 9000 sebelum Masihi apabila satu set bola dan jack ditemui di Turki. Satu set bola juga ditemui di makam orang-orang Mesir dipercayai berusia sekitar tahun 7000 sebelum Masihi. Pada zaman purba, sukan ini dimainkan oleh orang-orang Rom dan Greek. Dipercaya juga bahawa orang-orang Rom merupakan orang pertama yang membawa permainan petang ini ke Mesir kira-kira 2600 tahun dahulu. Pada zaman pertengahan, permainan petang ini sangat popular sehingga ia dilarang dari dimainkan. Pada kurun ke-17, para bangsawan Perancis telah menjadikan sukan ini kepunyaan mereka sahaja dan Raja Louis ke-14 telah meletakkan peraturan permainan ini kepada 14 mata. Sewaktu perang, tentera Napoleon menggunakan peluru meriam sebagai bola permainan. Dikabarkan juga Sir Francis Drake telah menamatkan permainan bola ini sebelum beliau bersiap sedia menewaskan bala tentera Sepanyol. Sejarah moden permainan petang pula bermula di Crusades, Perancis pada tahun 1990 apabila seorang lelaki cacat yang baru sembuh dari kemalangan sewaktu menyaksikan sukan ini telah mengambil salah satu bola tersebut dan membalikannya dengan tepat sekali pada kedudukan berdiri. Sukan ini kemudiannya berkembang ke semua jajah Perancis di Afrika, Pasifik Selatan dan Eropah Barat. Pada akhir dekad, petang ini juga dimainkan di Eropah Timur dan Asia seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, Jepun dan Singapura. International Petang Federation atau Federation International di Petang at Show Provencal telah ditubuhkan pada tahun 1958 di Mesir. Persatuan ini mempunyai ahli selama 600,000 ahli daripada 52 buah negara. Kejohanan petang dunia yang pertama telah dianjurkan pada tahun 1959. Sukan petang diperkenalkan di negara Malaysia pada tahun 1987 oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk berkhidmat sebagai satu acara sukan untuk orang kurang upaya. Pada pertengahan tahun 1989, Yang Mulia Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz yang di-Ketua Angkasa adalah untuk memperkenalkan sukan ini kepada populasi Indonesia. Selepas beberapa bulan diperkenalkan, sukan petang telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan negara. Upacara perasmian dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan pada masa itu iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak pada tanggal 22 Mac 1990 bertempat di Jalan Padang Timur, Petaling Jaya. Pada tahun 1993, permainan petang telah diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai salah satu acara sukan baru. Seminar untuk sukan ini telah diadakan di Universiti Malaysia pada 24 April 1994, anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Peralatan petang. Pertama, bos atau bola. Bola mestilah diperbuat daripada logam dan berbentuk bulat. Mempunyai garis pusat antara 7.05 cm minimum hingga 8.0 cm maksimum. Berat bola mestilah antara 650 gram minimum hingga 800 gram maksimum. Tanda pengeluar nombor siri dan berat hendaklah tertera di atas bola dan sentiasa dapat dilihat dengan jelas. Kedua, jack. Jack
adalah sejenis bola yang diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik. Mempunyai garis pusat antara 25 mm minimum hingga 35 mm maksimum. Jack boleh diwarnakan dengan apa-apa warna yang memudahkannya dilihat. 3. Pita pengukur meliputi alat-alat seperti tape measure, telescopic measure, caliper dan tape gauge. Digunakan untuk mengukur jarak bola yang terdekat dengan kedudukan bola jet. 4. Kain atau tuala kecil digunakan untuk membersihkan bola semasa pertandingan. 5. Beg digunakan untuk menyimpan atau membawa peralatan petong. 6. Striker atau gelong digunakan sebagai batas kaki semasa bermain petong. Komposisi permainan terdapat tiga kategori pemain, iaitu yang pertama 1 lawan 1 single, 2 lawan 2 double, 3 lawan 3 triple. Untuk pasukan single dan double, setiap pemain akan menggunakan 3 biji bola, manakala pasukan yang triple, setiap pemain akan menggunakan 2 biji bola. Target permainan adalah untuk memastikan lontaran bola yang paling hampir dengan jack berbanding pasukan lawan. Cara bermain petang. Sebelum memulakan permainan, kita mestilah mengetahui pertama tempat bermain. Petang ini dimainkan di mana-mana sahaja bagi kawasan yang nyata dan bersesuaian untuk bola logam mendarat. Tetapi untuk dalam pertandingan perlu dimainkan di gelanggang yang seluas 4 meter lebar dan 15 meter panjang. Yang kedua, pilih pasukan. Anda perlu bahagikan kepada 2 pasukan. Anda boleh memilih sama ada bermain secara single, double atau triple. Yang ketiga, pilih ball. Setiap pasukan perlu memilih bos masing-masing. Hal ini kerana setiap pasukan haruslah mempunyai groove yang berbeza, corak groove yang berbeza dengan pasukan lain. Ini dapat membantu anda untuk mengenal pasti bola sendiri apabila mengira mata. Yang keempat, penentu giliran. Permainan petang dimulakan dengan cara melambungkan duit syilik untuk menentukan giliran pihak mana yang memulakan permainan. Bagi memulakan permainan, pasukan yang menang lambungan duit syirik dapat memilih lokasi permulaan dan memilih salah seorang ahli pasukan untuk melontar jet dengan jarak 6 hingga 10 meter. Lokasi permulaan ditandakan dengan belatan berukuran 14 hingga 20 inci diameter ataupun menggunakan gelung. Semasa melontar jack, kaki pemain mestilah berada di dalam belatan atau di dalam gelung tanpa mengangkat kedua-dua belah kaki sehingga jack mendarat ke tanah. Lontaran bola yang pertama, pemain pertama akan mencuba melontar bol ke arah jack dengan kedua-dua belah kaki berada di dalam gelung sehingga bol mendarat ke tanah. Kemudian, seorang pemain dari pasukan lawan pula yang akan melangkah ke dalam gelung dan melontar bol dengan lebih dekat dengan jack kerana pemain boleh melanggar bol pihak lawan atau membuang bol pihak lawan yang dekat dengan jack dengan balingan yang kuat. Majoriti bos pasukan yang dekat dengan jack akan dikira mendapat mata. Yang kedua, memenangi pusingan. Bos pasukan yang dekat dengan jack akan memenangi pusingan. Hanya satu pasukan sahaja yang akan mendapat skor bagi memenangi pusingan. Memenangi permainan. Pasukan yang mendapat 13 mata akan dikira pemenang. Tiada lagi pusingan yang akan dimainkan selepas satu pasukan mendapat 13 mata. Score sheet. Score sheet merupakan halayak yang digunakan untuk merekod mata permainan yang diperoleh oleh
individu atau pasukan yang memenangi setiap pusingan. Arbiter. Arbiter merupakan gelaran kepada pengadil di dalam sukan petang. Arbiter mengadili sesuatu pertandingan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pengadil mempunyai kuasa untuk menggantung, menghalang mana-mana pemain pasukan daripada meneruskan permainan jika tidak mahu mengikuti atau mematuhi keputusannya. Teknik pointing. Yang pertama, pastikan posisi kaki, lutut, badan, jari dan tangan dalam keadaan rileks. Kedua, fokus kepada jack. Ketiga, ayunkan tangan ke belakang dengan pergerakan badan yang lembut. Keempat, bongkokkan sedikit badan untuk menambah kekuatan supaya dapat melambungkan bola dengan tepat ke arah jack. Kelima, pastikan tangan lurus dengan pergelangan tangan bengkok ke atas ketika melepaskan bola. Teknik shooting. Yang pertama, pastikan posisi kaki, lutut, badan, jari dan tangan dalam keadaan rileks. Kedua, fokus pada bola. Ketiga, ayunkan tangan ke belakang dengan pergerakan badan yang lembut. Keempat, bongkokkan sedikit badan untuk menambah kekuatan supaya memperkuatkan lagi bola mengenai target yang ingin disyuting. Kelima, pastikan tangan lurus dengan pergelangan tangan bengkok ke atas ketika melepaskan bola. Seterusnya ialah undang-undang rasmi dalam permainan petong. Undang-undang petong ini diguna pakai oleh semua persekutuan petong yang menjadi ahli kepada FIPJP. Peraturan petong terdapat 5 iaitu artikel 1 komposisi pasukan, artikel 2A syarat-syarat bola yang diluluskan, artikel 2B denda jika bola tidak mematuhi syarat, artikel 3 jack yang diluluskan dan artikel 4 lesen. Antara undang-undangnya ialah yang pertama, artikel 3 jack yang diluluskan. Jack adalah sejenis bola yang diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik, mempunyai tanda pengeluar dan diperakui oleh FIPJP bahawa bahan itu boleh dan selamat digunakan serta sesuai dan memenuhi skala spesifikasi. Garis pusatnya mestilah antara 25mm minimum hingga 35mm maksimum. Jack boleh diwarnakan dengan apa-apa warna yang memudahkannya dilihat. Seterusnya, artikel 4, lesen. Lesen hendaklah mematuhi peraturan pentadbiran FIPJP. Khasnya hendaklah menunjukkan gambar ahli yang terbaru, dicop dan ditandatangani oleh ahli berkenaan. Sebelum perlawanan dimulakan, tiap-tiap pemain perlu menunjukkan permitnya. Pengadil dan pihak lawan juga boleh meminta pemain menunjukkan lesen masing-masing kecuali lesen tersebut disimpan oleh pihak penganjur. Artikel 10A, menukar jack atau bola. Pemain sama sekali tidak dibenarkan menukar bola atau jack semasa permainan, kecuali yang pertama, bola atau jack hilang dan tidak dijumpai setelah dicari selama 5 minit. Nombor 2, bola atau jack pecah
Dalam kes ini, bahagian terbesar daripada pecahan tersebut akan digunakan untuk menentukan kedudukan. Jika N masih belum berakhir, bahagian terbesar pecahan tadi akan digunakan dengan serta-merta dengan bola yang mempunyai garis pusat yang sama dengan bola atau jet yang pecah tadi. Untuk N seterusnya, pemain boleh menggunakan set bola atau jet yang baru. Artikel 13. Tindakan diambil jika jet mati. Jika jet mati dalam proses N, satu daripada 3 perkara berikut boleh berlaku. Yang pertama, jika kedua-dua pasukan masih mempunyai bola untuk dimainkan, N tersebut dikira tidak sah. Nombor 2, jika hanya satu pasukan sahaja masih lagi mempunyai bola untuk dimainkan, pasukan tersebut akan mendapat mata percuma sebanyak bilangan bola yang dimilikinya untuk dimainkan. Nombor 3, jika kedua-dua pasukan sudah tidak mempunyai bola lagi untuk dimainkan, N tersebut dikira tidak sah. Artikel 18. Bola yang dilontar keluar gelanggang. Tiada siapa yang dibenarkan melontar bola untuk percubaan semasa pertandingan. Pemain yang gagal mematuhi peraturan ini akan dikenakan denda. Semasa permainan berlangsung, bola yang bergerak keluar dari gelanggang tapi masih belum melepasi kawasan larangan out of bound area adalah masih sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Abdul Aziz Ayub bin Karun Anwar, pemegang kad matrik D2021102998, akan menerangkan tentang manfaat dan kelebihan bermain sukan petang. Antaranya ialah yang pertama, sukan ini sesuai untuk dimainkan tidak kira tua atau muda. Kanak-kanak juga boleh bermain sukan petang. Yang kedua, sukan ini tidak memerlukan kekuatan fizikal kerana sukan ini tertumpu pada kemahiran individu tersebut. Yang ketiga, sukan ini boleh dimainkan di mana-mana asalkan mempunyai tanah yang rata dan berpasir. Dan yang terakhir, sukan ini tidak mempunyai kod pemakaian. Jadi, untuk bermain sukan ini, pakaian adalah bebas. Seterusnya, cadangan untuk memperkembang sukan petang. Yang pertama, setiap sekolah dan institusi pendidikan perlulah menitikberatkan sukan petang di kalangan murid-murid. Yang kedua, pihak-pihak yang berkenaan perlulah dengan lebih gerak mengadakan bengkel permainan petang. Hal ini kerana dengan mengadakan aktiviti seperti bengkel dan pertandingan mampu untuk memberi pendahan serta menggalakkan mereka untuk bermain petang, dan sambil itu dapat belajar tentang jenis-jenis balingan seperti throwing dan shooting, dan berapa jenis throwing, berapa jenis shooting.